Apa khabar semua? Kalau anda ingatkan benda ni adalah kapal angkasa, anda memang betul. Sebab tak ada dah bangunan lain dalam dunia ni yang pelik macam Apple Park ni. Dan nickname dia pun memang spaceship. Kos nak buat bangunan ni sama dengan nak buat KLCC lebih kurang 20 bilion ringgit. Anda bayangkan KLCC tu dekat setengah kilometer tinggi dia. Lepas tu ada dua bangunan kan? Maknanya total dekat 1 kilometer lah bangunan tu. Boleh sama kos dia dengan Apple Park ni. Kalau kita jalan keliling bangunan Apple Park ni, jarak dia adalah 1.6 kilometer. Memang panjang. Dekat Malaysia ni tak ada lagi bangunan yang panjang dia 1.6 km kan. Jadi orang kata Apple Park ni macam magic jugalah. Bukan kata bangunan tu saja yang magic, tapi architecture dia, planning dia, macam mana dia boleh dapat tanah sebesar tu, logistik, parking, susun atau tempat kerja, semuanya bila combine semua jadi macam magic. Jadi jom kita tengok dari segi engineering, kenapa bangunan ni sangat hebat dan apa dia sebenarnya Apple Park ni. Baik, first sekali, Apple Park ni sekarang adalah main headquarters untuk Apple dan lokasi dia berada di Cupertino, California, US. Kalau ikutkan perancangan asal pada tahun 2006, Steve Jobs masa tu dia CEO Apple, dia reveal yang Apple dah beli 9 tanah dekat-dekat untuk buat Apple Campus yang baru. Masa dia beli tu pun dia sorok-sorok sebenarnya dan beli atas nama yang berbeza-beza sebab takut owner tanah yang asal tu dinaikkan harga kalau tahu Apple yang beli. Lepas tu lagi satu, dia orang takut kompetitor dapat hidu plan dia orang untuk relocate. Antara tanah yang paling glamour Apple ni beli adalah kilang lama Hewlett Packard. Kalau dulu HP ni antara gegasi besar lah yang buat komputer ni. Tapi waktu tu dia orang kena relocate ke, downsize ke, saya pun tak pasti. Jadi tanah tu dapat dekat Apple. Tapi walaupun plan asal dia orang untuk bina tu memang awal tahun 2006 lagi, tapi construction sebenar hanya bermula pada 2013. Steve Jobs pun dah tak ada dah, baru dia orang start bina Apple Park ni. Segala design work dan sebagainya dibuat sebelum ni lah. Dengar katanya nak pilih door handle tu pun dia orang ambil masa setahun lebih. Sebab Apple ni memang terkenal dengan design produk-produk dia yang cantik. Jadi HQ dia nak kenalah reflect pada reputation dia untuk membina produk yang perfect macam ni. Lagipun bukan selalu kita dapat peluang untuk buat office sebesar ni. Steve Jobs sendiri kata sebelum dia mati, Apple sekarang ada peluang untuk membina office yang terbaik di dunia dan dia kata architecture student pun akan datang melawat untuk tengok bangunan ni. Maknanya memang dia nak bangunan ni jadi macam satu inspirasi lah kepada semua orang. Desain bangunan yang bentuk bulat ni, masalahnya dia tak efisien tau. Bentuk yang paling efisien dari segi nak muatkan banyak orang dekat office desk adalah bentuk 4 segi. Tapi korang pun tahulah kan, ini adalah Apple. Company ni nilai dia $2 trilion. Jadi kalau setakat dia nak spend 5 bilion USD untuk buat benda ni, dia seolah-olah macam kita ada RM2,000 lah dalam poket. Lepas tu nak belanja kopi RM5. Sebab tu untuk buat bangunan bulat ni, dia orang nak panel keliling bangunan ni dekat outer dengan inner circle dia hanya nak guna kaca saja. Jadi serta-merta bangunan ni adalah bangunan yang guna paling banyak curved glass dalam dunia. Korang bayangkan 1.6 km panjang dan ada 3 tingkat nak kena cover dengan kaca ni. Kena darab 2 pula sebab ada outer dengan inner circle. Ini saja dah kira kerja gila lah. Sampai dia orang kena panggil company dari Germany untuk buat kaca sebanyak ni. Nak buat curved glass sebesar ni pula bukanlah kerja yang mudah. Nak buat besi senang lagi tau. Kita layer-layerkan je, lepas tu panaskan, lepas tu bend dia. Kaca ni memang different animal. Salah step je dia akan pecah sebab kaca ni sangat rapuh. Dan untuk Apple Park ni ada juga kaca yang kena jadi load bearing. Jadi memang kaca tu nak kena kuat. Kiranya setiap panel ni dia bendkan dulu, lepas tu dia panaskan balik untuk jadi tempered glass supaya dia tak mudah pecah, atau kalau pecah pun tak bahaya sangatlah pada employee. Jadi kilang ni pun nak kena buat mesin baru dan macam-macam lagi engineering problem semata-mata nak buat curved glass yang gergasi ni. Lepas tu nak kena transport lagi ke Cupertino ni. Macam mana dia orang buat dan berapa banyak kaca pecah pun saya tak tahu. Okey, jadi bangunan utama ni, bangunan gergasi ni dipanggil The Ring sebab bentuk dia macam ring. Ini kira main office dengan R&D facility diorang lah.
Tapi sebenarnya ada satu lagi bangunan dekat sebelah The Ring ni yang sama canggih juga, tak pun lagi canggih, dia dalam Apple Park jugalah. Dan bangunan ni dinamakan Steve Jobs Theatre. Bangunan ni memang pelik sebab dia tak ada tiang. Tiang dia tu adalah kaca yang support keseluruhan berat bumbung bangunan ni. Kalau korang lah berani tak buat rumah tapi tiang dia macam dinding kaca je, tak ada tiang besi langsung. Jadi yang bestnya design ni adalah kalau kita duduk dekat dalam, memang kita akan dapat view 360 darjah tanpa ada apa-apa halangan. Sebab tu diorang buat bangunan ni dekat atas bukit. Masalahnya bila kaca ni duduk macam ni, lepas tu ada bumbung, maknanya ada load kan. Kaca ni boleh buckle. Bila buckle, ada part under compression dan ada part yang under tension. Kaca ni under compression memang kuat, tapi under tension dia akan pecah. Jadi first, kaca ni sendiri kena betul-betul treated dan kuat. Dan satu lagi, bumbung kat atas tu tak bolehlah berat. Jadi tak boleh kata nak guna bumbung besi ke, guna konkrit ke, guna genting ke. Memang tak boleh. Tapi sebab Apple ni kaya, tak ada masalah. Diorang pun buat bumbung ni daripada carbon fiber. Korang pernah dengar tak orang buat bumbung dari carbon fiber? Buat spoiler kereta carbon fiber tak apa lagi, itu pun kena curi. Ini bumbung je kot, siap guna carbon fiber. Berat dia 80 tan sebab teater ni memang besar tau. Itu pakai carbon fiber. Kalau pakai material lain, tak tahulah berapa ratus tan berat dia. Jadi mungkinlah bumbung Steve Jobs Theatre ni adalah satu single piece carbon fiber terbesar di dunia. Ini mungkinlah. Mungkin juga dia sambung-sambung je bumbung tu. Ini dekat atas. Yang teater dia tu sebenarnya duduk underground. Apple plan nak guna teater ni untuk buat event dengan buat produk reveal macam yang diorang buat sebelum ni. Tapi disebabkan pandemik, banyak produk reveal sekarang dia buat live je. Mungkin lepas ni balik kepada produk reveal yang biasa pula dekat teater ni. Satu lagi bangunan, dan mungkin satu-satunya bangunan yang boleh public nak akses adalah visitor center. Pun cantik juga bangunan ni, tapi dia tak adalah gah sangat macam The Ring dengan Steve Jobs Theatre tadi. Dekat tempat ni diorang jual barang-barang Apple macam t-shirt yang limited edition, dan ada merchandise yang dekat sini je diorang ada jual. Dekat tempat lain tak ada. Jadi siapa yang gila barang-barang Apple ni memang boleh datang dekat sini. Cumalah kan, cuba anda fikirkan, walaupun Apple Park ni besar gila, manufacturing barang-barang Apple ni still dekat China tau. Maknanya kawasan yang sebesar ni hanya untuk product development, tak termasuk production. Jadi kalau termasuk production, dia punya telefon lah, dia punya komputer, dia punya jam, easily Apple Campus ni boleh jadi 2 kali ganda. Tak ada lagi company sebesar ni dekat dunia sekarang ni. Apple lah sekarang ni company yang paling besar dekat dunia dengan modal sebanyak 2.3 trilion dolar. Google dengan Microsoft pun tak boleh lawan. Saudi Aramco yang jual minyak ataupun tak boleh lawan. Nak kata betapa besarnya lah Apple ni, GDP Malaysia pun, maknanya segala market value barang-barang jual beli dekat dalam Malaysia ni pun 370 bilion USD saja, compare dengan Apple tadi sampai 2 trilion lebih. Memang ganas. Jadi dengan adanya Apple Park ni, secara tak langsung Bandar Cupertino ni pun dah jadi macam kawasan pelancongan sebab orang nak datang tengok bangunan gergasi ni. Even parking dekat bawah bangunan ni pun cantik. Baru-baru ni ada viral video tempat parking Apple Park ni. Dah macam parking kapal angkasa pun ada. Apa-apa pun, anda rasa best tak Apple Park ni? Berbaloi tak korang rasa Apple spend duit sebanyak ni untuk buat office? Cuba komen pendapat anda dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.